Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, marilah kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kedua ibu bapa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ini. Dah lama kita tak bersama ya. Syukur pada Allah dan mudah-mudahan berkekalan ya kuliah kita seperti biasa dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kembali seperti biasa walaupun kita terpaksa mengikut SOP yang telah ditetapkan ya. Pakai mask ya, kemudian ambil suhu, catat kehadiran Mas Sejahtera dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala musibah, terutama COVID-19 ini, dan pastikan kita dapat vaksin 2 kali ya, 2. Dan penceramah pun wajib ambil vaksin, tak boleh ceramah ya. Dan itu sebagai ikhtiar kita untuk kita menghadapi pandemik COVID-19 ini yang mana akan berakhir dengan endemik, iaitu penyakit ini akan bersama dengan kita, hidup bersama dengan kita, dan seperti penyakit-penyakit yang lain. Kerana seperti mana yang disebut oleh Nabi kita, ini di antara tanda apa yang Nabi sebut itu betul, bahawa di akhir zaman ini ada tanda kiamat itu ialah ada orang yang mati dengan tiba-tiba. Inilah salah satu penyakit yang mati dengan tiba-tiba ya, itu tanda dia. Dan ini sebenarnya menimbulkan keinsafan dan kesedaran pada kita. Dan apakah tindakan kita setelah kita Allah beri peluang kepada kita untuk terus hidup di atas muka bumi ini. Ramai di kalangan kawan-kawan Ustaz yang dah meninggal. Sebab COVID ni ramai yang meninggal ya. Ada saudara mara, ada kawan rapat, ada adik-beradik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah beri peluang kepada kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Apa yang perlu kita buat? Dan apa yang perlu kita buat ini, Ustaz teringat kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh semak dalam Al-Quran, iaitu yang disebut oleh ahli-ahli syurga. Yang disebut oleh ahli-ahli syurga, yang mana Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka dalam syurga, dan apa yang mereka sebut itu ialah ucapan ahli syurga. Dan malam ni kita nak ucap apa yang disebut oleh ahli syurga. Okey. Ini ya, iaitu di dalam surah Fatir ayat 34 ya. Nanti boleh semak ayat Fatir ayat 34 yang disebut oleh ahli syurga. Wa qalu alhamdulillahillazi adhhaba 'annal hazan anna rabbana laghafurun syakur. Inilah yang disebut oleh ahli syurga, iaitu mereka berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kedukacitaan. Ini ucapan ahli syurga ya.
Dan ucapan inilah yang kita nak. Sebab selepas Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kedukacittaan kita, yang kita tak boleh sembahyang Jumaat, yang kita tak boleh sembahyang berjamaah, tapi alhamdulillah Allah beri pada kita untuk kembali solat berjamaah dan ada kuliah. Maka kita kena ucapkan alhamdulillah. Dan ucapan alhamdulillah ni ada dua. Kalau kita dapat nikmat, kita sebut alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat. Itu kalau kita dapat nikmat. Ya, kita dapat keseronokan, kegembiraan. Kita sebut alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah kebajikan. Itu kalau kita dapat nikmat. Kalau kita dapat musibah, sebut alhamdulillah juga. Tapi kita sebut alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Itu cara kita bersyukur pada Allah. Yang pertama, kalau kita dapat nikmat, sebut alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat. Kalau ada musibah atau perkara yang tak menyeronokkan kita, kita kata alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Itu di antara cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Yunus ayat 12. Surah Yunus ayat 12 ada juga yang Allah sebut, iaitu ada manusia yang kacang lupakan kulit. Ada. Bila Allah hilangkan kedukacitaan, Allah hilangkan penyakit, Allah hilangkan musibah, Allah hilangkan segala-galanya daripada manusia, maka Allah sebut dalam surah Yunus, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring. Dia berdoa. Ya, bila Covid dulu naik, ya, sampai belas-belas ribu, ya, kematian, kemudian kita dihalang untuk keluar, PKP dan sebagainya, maka mereka itu berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami sebelum ini untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang telah mereka kerjakan. Dalam surah Yunus ayat berapa ni? Ayat 12. Allah sebut ada orang yang kacang lupakan kulit. Ya. Bila Allah hilangkan penyakit dan sebagainya, maka mereka yang kembali kepada perangai lama, ya, yang tak solat, yang buat tak baik dan sebagainya. Mereka lupa kepada apa yang Allah timpakan mereka sebelum itu. Justru kita, orang-orang yang diberi cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sentiasalah memuji Allah. Sentiasalah mengucap alhamdulillah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur pada Allah, Allah akan tambah lagi. Ya, Allah akan tambah pada kita nikmat yang Allah beri pada kita. Wala in kafartum, apabila kamu kufur kepada aku, Allah sebut inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku amat pedih. Maka di sini, kalau orang yang kufur kepada Allah, orang yang lupa kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka sebelum ini, maka Allah dah beri amaran kepada mereka, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku amat pedih. Karena itu, yang pertama sekali sentiasa mengucap
Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang kedua, kita kena perbaiki apa yang telah kita buat sebelum ini untuk bertambah baik. Yang semayang dah khusyuk, bertambah khusyuk. Yang pemurah, bertambah pemurah. Yang baik hati, bertambah baik hati. Yang bertanggungjawab, bertambah bertanggungjawab. Nah, ini peluang untuk kita memperbaiki amalan-amalan kita. Semoga kita mendapat yang disebut oleh Nabi kita, husnul khatimah, penyudah yang baik. Penyudah yang baik, kesudahan yang baik, dengan mana kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sebelum dia meninggal, dia boleh rasa. Macam ada seorang guru ustaz tu, dia datang ke sini, ke Kajang, bulan 6 yang lepas. Bulan 6 yang lepas dia datang daripada Terengganu. Dia datang dan dia hadiahkan kepada ustaz songkok yang dibuat daripada kelambu Kaabah. Satu ustaz lupa nak bawa, tidak nak bawa, nak tunjuk, lupa kat rumah. Kemudian dia bagi juga peninggalan Rasulullah, iaitu antara yang dia beri pada ustaz, dia tak ambil lagi pun. Tapi dia meninggal bulan lepas, bulan 9 dia lepas, ustaz dia rasa seolah-olah dia nak meninggal. Dan dia beri pada ustaz yang dia simpan di galeri warisan di Terengganu, janggut Rasulullah, rambut Rasulullah, kayu keranda Rasulullah, tanah bekam Rasulullah, satu lagi peluh Rasulullah. Ada 5 item yang dia beri pada ustaz, yang ustaz simpan kat rumah. Dia bagi bulan 6 baru ni, dan bulan 9 baru ni dia meninggal. Seolah-olah dia kata, seolah-olah dia rasa lah dia nak pergi. Dia tak pernah bagi kat orang pun. Dia ada simpan di galeri warisan di Terengganu. Dia ada 40, ada 45 yang Nabi pakai, serban Nabi, jubah Nabi, kasut Nabi ada disimpan. 45 ke 50 item yang disimpan di galeri. Dan dia juga merupakan penasihat kepada penasihat dalam bidang sains kepada Sultan Brunei, iaitu Profesor Dr. Manan daripada Terengganu. Umurnya pun 70 lebih. Dia datang ke sini, kebetulan dia ada program kat Kuala Lumpur. Dia jumpa dengan ustaz. Ustaz pun pertama kali jumpa dengan dia. Dia hadiah pada ustaz. Mana seolah-olah dia rasa dia nak pergi, maka dia tinggal. Walaupun sebenarnya dia ada itu adalah abstrak daripada yang dia simpan, dia bagi. InsyaAllah kalau akan datang bulan depan, kita nanti akan bawa tunjuk. Tak banyak, bersikit je, dia tunjuk, dia bagi sebagai kenangan. Maka di sini kita cuba perbaiki apa yang telah kita buat sebelum ini, yang mana tanggungjawab kita, amanah kita sangat besar amanah kita ni. Amanah kita sangat besar. Dan setiap amanah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kita ingat dalam surah Al-Balad. Tuan-tuan perempuan nanti buka surah Al-Balad ayat 4. Allah sebut, Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam keadaan susah. Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam keadaan susah. Maksudnya hidup di atas muka bumi ini kita susah. Kita kena susah payah. Bukan senang.
Kita kena susah payah. Tapi bila kita nak mendapat nikmat itu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga. Ya Allah rakamkan dalam surah Fatir ayat 35. Ingat surah Fatir ayat 35, ya Allah sebut Allah dengan kurniaannya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, iaitu syurga, di dalamnya yang kami tidak merasa penat lelah dan tidak pula merasa letih lesu. Dalam syurga tak ada dah letih lesu penat, tak ada. Jemu boring tak ada. Tapi sementara kita duduk di atas muka bumi inilah kita kena bersusah payah. Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam keadaan susah. Surah Al-Balad ayat 4. Maka bersusah payahlah kita di atas muka bumi ini. Karena itu apa yang terjadi pada kita sekarang ini adalah susah payah kita. Dan susah payah kita itu bukan Allah beri percuma, tapi Allah bagi habuan. Allah bagi habuan. Kita sabar, Allah dapat pahala sabar. Kita reda, dapat pahala reda. Kita syukur, dapat pahala syukur. Kita bertawakal, kita dapat pahala bertawakal. Bukan percuma. Bukan percuma. Kita susah payah. Kena pakai mask, kena ikut SOP, ya. Kena bawa sejadah, itu kita susah payah. Maka itu yang dikatakan inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam keadaan susah. Ada orang tanya, ya, kenapa Masjid Surau tutup tapi shopping kompleks buka, ya, kedai-kedai buka, Masjid Surau tutup. Ustaz tertarik jawapan yang diberikan oleh Mufti Kerajaan Kelantan. Ada disebut, dia kata huququllah, menarik ini kata kaedah usul, ya. Huququllah mabniyun alal musamahah. Ini kaedah usul. Hak Allah dibina di atas tolak ansur. Ini cantik. Ini kita indahnya Islam. Huququllah, hak Allah mabniyun ala musamahah, yaitu hak Allah dibina di atas toleransi ataupun kemudahan. Contoh, sembahyang Jumaat wajib, tapi tiba-tiba hujan lebat, diberi kelonggaran, kita boleh sembahyang kat rumah Zuhur. Puasa wajib bulan Ramadan, tapi kita sakit, kita musafir, diberi kelonggaran untuk kita berbuka puasa. Masya Allah, Allah Rabbi, ya Allah. Kita diwajibkan sembahyang berjemaah fardu kifayah, tapi sebab Covid masjid tutup, mana kita diberi kemudahan untuk sembahyang di rumah. Allah, itu ya kata indahnya Islam. Tapi huququl ibad mabniyun alal masyaqqah, tetapi hak-hak hamba dibina di atas kesusahan. Kalaulah apa yang berlaku, shopping kompleks tutup, kedai makan tutup, pasar tutup, kedai runcit tutup, susah tak kita?
Ha. Sebab itu dibuka. Sebab tadilah hukukul ibad, hak-hak manusia ni dibina di atas masyarakat. Kalau tutup, semua orang susah. Tapi masjid, surau ditutup, ada kemudahan boleh buat di rumah. Masya Allah. Ini yang dikatakan indahnya Islam. Betapa Allah bertoleransi dengan hamba-hambanya. Ya, Allahu Rabbi. Karena itulah Ustaz teringat kepada sahabat Ustaz yang mana dia pernah dulu masa umur belasan tahun dia daripada agama lain dan masuk Islam. Bila dia masuk Islam dah umur dalam belasan tahun kot. Bila keluarga dia tahu bahawa dia masuk Islam, abang dia yang sulung pukul dia masuk Islam. Kena jahit dekat 18 jarum jahit, kena pukul semua masuk Islam. Abang dia tanya, kenapa kamu masuk Islam? Kenapa kamu masuk Islam? Apa dia jawab? Jawapan dia cukup cantik. Dia kata kepada abang dia, cuba abang tak tengok dalam Islam silap kat mana, salah kat mana dalam Islam tu. Dia bagi tahu kat abang dia. Kemudian abang dia pun bila adik dia cakap macam tu, mungkin dia pun dengar-dengar gitulah. Ya. Tapi lama akhirnya abang yang pukul dia dulu ni masuk Islam. Adik dia tanya balik, kenapa abang masuk Islam? Dia kata, bila aku kaji Islam ni, tak ada benda yang silap dari Islam. Allahu Rabbi. Tak lama kemudian abangnya meninggal. Dan seminggu dua lepas itu abangnya meninggal. Masya Allah. Allahu Rabbi, ya Allah, itulah kita, nikmat Islam ada pada kita. Nikmat Islam tu ada pada kita. Sebab itu tuan-tuan perempuan, jaga elok Islam kita. Biarlah kita mati dalam Islam. Karena itu fahamilah Islam, dalamilah Islam. Karena Islam ini agama yang cukup indah. Tak ada yang silap, tak ada yang salah. Karena itu selalu Ustaz pesan pada orang yang dekat dengan Ustaz, yang saya kata, jadikanlah apa yang Allah sebut. 3 keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama sekali, kamu adalah umat yang tinggi. Kuntum khairu ummatin ukhdilat linnas. Kamu umat yang terbaik. Jadi yang terbaik. Allah sebut dalam Quran kita umat yang terbaik. Allah sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik. Yang kedua, Allah sebut dalam Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu duka cita, jangan kamu susah hati, kamu umat yang tinggi. Wa kadzal, yang ketiga, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kamu umat yang seimbang. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat, ya Allah. Karena itu peliharalah elok-elok, dalamilah, pahamilah betapa indahnya agama kita ni. Ya, ya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, Allah tak terima amal ibadat dia, dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Ya. Maka di sini antara zikir yang Allah ajar pada kita,
Yang terbaik sekali, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya. Ustaz bersyukur kerana Ustaz sempat untuk mentalkinkan ataupun mengajar mak Ustaz sebelum dia meninggal. Kalimah la ilaha illallah. Ustaz pernah cerita dulu, mak Ustaz meninggal pada 18 hari bulan 2 tahun 2020. Sebulan lepas tu 18 hari bulan 3 kita PKP. Ya. Mana mak Ustaz meninggal sebelum PKP. Sempat bila keluarga bagi tahu mak tak apa nak sihat, masa tu Ustaz bertolak daripada sini 9.30 malam daripada Kajang Perdana sampai di Kedah, di Pendang pukul 2.30 pagi, dan sempat baca Yasin sekali dan sempat mengajar mak mengucap. Ustaz sampai 2.30, pukul 3 mak meninggal. Ya. Itu pengalaman pada tahun 2020. Dan pada tahun 1991 ayah Ustaz meninggal. Sama juga, masa tu Ustaz berada di Kajang juga. Dan masa tu tahun 91, masa Haji Ibrahim, mana ada handphone macam kita, toleh tak ada masa tu. Bila ayah sakit di Kedah 1991 tu, orang telefon balai polis. Di sini mana ada sekarang satu tak ada. Dia telefon balai polis. Balai polis itulah pergi cari Ustaz kat Semak Kajang. Pukul tak silap Ustaz dalam pukul 5.30 pagi. 5.30 pagi dia cari, dia kata mak dapat telegram. Ayah sakit tenat. Ustaz pun pagi tu balik naik flight pukul 8 sampai sana pukul 10. Masa ayah duduk ni lagi, dan sampai sana pagi tu bawa ayah pergi ke hospital Pakar Utara. Dalam pukul 12 kot ayah meninggal. Tahun 91. Ya. Maka Ustaz di Kajang ni dah daripada tahun 89 di Kajang, duduk di Kajang 89 sampai sekarang. Kata kenapa tak nak pindah tempat lain, seronok di sini di Kajang ni. Ya. Memang ustazah pun, anak-anak pun suka duduk di Kajang. Tak nak pindah tempat lain. Seronok di sini sebab dah lama. Ya. Tak balik lah kampung Kedah, tak balik lah. Ya. Sebab anak-anak semua besar sini. Mau sini tak balik lah. Walaupun keluarga Ustaz masih ada di kampung di Pendang, masih ada ramai. Ya. Ustaz 9 beradik, 8 beradik semua ada sana. Ustaz seorang jadi berada di luar kawasan. Ya. Karena itu kita hargailah nikmat Islam yang ada pada kita. Biarlah kita hidup, mati kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi pun sebut. Ada seorang kawan ustaz, dia pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila mimpi bertemu dengan Nabi itu benar. Sebab Nabi, syaitan tidak boleh menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu ada satu anugerah. Maka bila dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah pesan dia satu je, banyakkan selawat.
Banyakkan selawat. Maka hasil daripada mimpi dia tadi, engkau Ustaz sampaikan, banyakkan selawat selepas kita zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka banyakkan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena sayang Nabi kepada kita ini tidak bertepi, tak ada. Pernah Rasulullah SAW bagi tahu pada Aisyah, aku selalu berdoa kepada engkau supaya Allah ampunkan dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang. Ya, Nabi berdoa pada Aisyah tu, wahai Aisyah, aku berdoa supaya Allah ampunkan dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang. Siapa tak seronok dapat doa Nabi? Aisyah senyum. Ya, dapat doa Nabi. Dan Nabi pun bagi tahu, wahai Aisyah, aku juga berdoa kepada umat aku seperti mana aku berdoa kepada engkau. Nampak tak betapa sayangnya, kasihnya Nabi pada kita? Sebab itulah kita kena banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berdoa kepada isteri, jangan lupalah kita doa untuk isteri kita. Jangan lupa doa untuk kita, isteri kita, ibu bapa kita, keluarga kita, anak-anak kita, doa. Sebab itu Nabi ajar pada kita. Kita suami doa untuk ibu bapa kita dan doa untuk isteri kita. Dan doa untuk anak kita. Sama juga isteri, jangan lupa doa untuk suami sama. Walaupun suami macam-macam perangai, sabar ajalah. Ya. Biarlah kita ni bahagia bertemu, bukan takat bertemu di dunia, tapi bertemu di dalam syurga. Ya. Kita boleh bawa isteri kita, boleh bawa anak kita, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Itulah keluarga yang cemerlang. Ya. Jangan kita doa untuk kita saja, tapi doa untuk family kita, untuk keluarga kita, untuk isteri kita, untuk anak kita. Dan kalau boleh kita doa supaya kita pimpin mereka, bawa mereka ke dalam syurga sama-sama, masuk syurga sama-sama. Ya. Bila masuk syurga sama-sama, ya, tanggungjawab kita besar. Besar tanggungjawab kita. Kerana itu pastikan rezeki yang kita bawa balik ke rumah, ya, duit yang kita bawa balik ke rumah, apa yang kita bawa balik ke rumah itu daripada sumber yang halal. Bagi isteri kita makan, bagi anak kita makan. Ya. Jangan kita buat benda yang tak elok tapi bagi isteri, anak-anak kita makan, masya-Allah, naudzubillah. Ya. Kalau kita bekerja betul-betul. Ya. Jangan mengharapkan pujian manusia, tapi yang penting ialah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harap redha Allah. Buat apa pun ingat redha Allah. Ya. Kita jadi apalah yang ada pada kita, tanggungjawab kita. Kita nak cari redha Allah. Jaga amanah, jaga tanggungjawab kita. Ya. Dan yang paling besar tanggungjawab kita ialah kepada keluarga. Sebab kadang-kadang kita terlupa untuk kita memperbaiki keluarga kita. Sebab itu COVID ni banyak mengajar kita, ya. Sembahyang berjamaah, kita kena jadi imam, didik anak isteri baca Quran, ya, dekat zikir pada Allah. Ini mendidik kita selama ini berbulan-bulan.
Ya. Dan akhirnya daripada ustaz ialah iaitu doa Nabi Adam alaihissalam, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 23, ya, iaitu ingat, ya, iaitu doa Nabi Adam alaihissalam ayat surah Al-A'raf ayat 23, ya. Semua ikut ustaz, ya. Ini doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Balik hafal surah Al-A'raf ayat 23. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tak ampun kami dan engkau tak kesian kat kami, sudah pasti kami di kalangan orang-orang yang rugi. Itu doa Nabi Adam. Kita kena banyak doa ni, ya. Allah minta ampun kita, Allah kesian kat kita. Kemudian surah At-Taubah ayat 129. Surah At-Taubah ayat 129, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah ayat 129. Balik hafal, balik baca, balik hafal dan balik baca. Hasbiyallahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah bagi kita. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagi saya. Alaihi tawakkaltu, dan kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan yang menguasai arasy yang maha besar. Surah At-Taubah ayat 129. Kemudian hadis Nabi SAW sebut, man qalaha thalatha marrat sabahan lam tusibhu fuj'ata bala'in hatta amsa yumsi, wa man qala thalatha marrat masa'an lam tusibhu fuj'atan bala hatta yusbih, iaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama was-sami'ul alim. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. InsyaAllah Allah selamatkan kita daripada segala musibah. Dan cukup sekadar ini untuk malam ni, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala musibah, dan Allah panjangkan umur, dan Allah matikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.